Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Iqbal Hakim bin Ilyas dan tajuk kertas projek kumpulan saya ialah Pengurusan Zakat di Malaysia semasa COVID-19. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Ainul Solihah binti Moh Ayub, Siti Raudah binti Muhammad Anwar, Dayangku Aisyah binti Awang Nazaruddin dan Kavia Rasi anak perempuan Ramu. Sekarang, saya akan membentangkan mengenai pendahuluan kertas projek kami. Pandemik COVID-19 telah memberi impak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia sama ada dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain. Keadaan yang dahulu normal bertukar dalam sekejap mata kepada keadaan yang merusingkan. Kesan pandemik ini dirasai oleh setiap manusia di atas muka bumi pada hari ini. Keadaan ekonomi dan kesihatan menjadi semakin buruk dan merosot sehingga menyebabkan berlakunya perubahan yang ketara terhadap taraf kehidupan seseorang. Islam adalah agama yang membawa rahmat buat sekalian alam. Oleh demikian, sistem zakat yang telah lama wujud dalam perundangan Islam adalah solusi utama untuk membantu meringankan beban mereka yang ditimpa ujian hidup. Seterusnya, membaik pulih ekonomi umat Islam terutama pada saat krisis seperti ini. Seterusnya, zakat yang dikeluarkan oleh mereka yang wajib membayar disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Dalam suasana biasa yang berlaku sebelum pandemik COVID-19, bantuan diberikan kepada asnaf atau orang yang layak menerima secara berkala atau bantuan one-off. Setiap institusi atau pusat zakat sentiasa bersungguh-sungguh membantu mengagihkan bantuan kepada yang memerlukan. Tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat amat membimbangkan selepas kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan pada tanggal 18 Mac 2020. Ramai di kalangan rakyat terkesan disebabkan sektor ekonomi yang kebanyakannya tidak dapat dijalankan. Justru, pelbagai pihak menjalankan tugas membantu merawat kegawatan ekonomi yang berlaku. Institusi zakat juga tidak terlepas membantu dengan pelbagai jenis bantuan kepada mereka yang memerlukan. Tidak terhad kepada asnaf yang dibantu sebelum pandemik berlaku. Seterusnya saya akan menyatakan objektif kajian kami. Objektif kajian kami adalah untuk mengkaji kebaikan zakat ketika fasa pandemik COVID-19. Kami juga mengkaji bagaimana zakat dapat membantu masyarakat di Malaysia ketika pandemik COVID-19 berlaku. Hasil tinjauan literatur. Yang pertama, kesedaran masyarakat yang layak melaksanakan zakat kurang, khususnya mereka yang berusia dalam lingkungan 25 hingga ke 34 tahun. Yang kedua ialah perubahan kaedah pembayaran zakat kepada pembayaran zakat secara online telah memberi impak kepada setengah individu, khususnya kepada individu yang berjenis Y bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Seterusnya ialah penyebaran maklumat yang palsu dan negatif tentang keberkesanan pengagihan zakat kepada yang memerlukan ketiga negara dilanda COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayangku Aisyah. Saya akan menguraikan hasil kajian lepas. Terdapat golongan rakyat yang selamanya sudah hidup dalam kesusahan. Golongan rakyat yang memerlukan bantuan zakat adalah rakyat yang tidak mempunyai pendapatan tetap, penjajah dan peniaga kecil, di mana kebanyakan mereka terpaksa menggulung tikar iaitu menutup perniagaan akibat pandemik COVID-19 ini. Di samping itu, sejak PKP berlangsung, kadar pengangguran meningkat sebanyak 4%. Menyedari kesempitan dan kesulitan yang dihadapi oleh golongan yang memerlukan ini semasa dan pasca COVID-19, pengurusan zakat negeri-negeri mengumumkan bantuan zakat. Terdapat rata-rata 13 institusi zakat di Malaysia yang memberi sumbangan hampir 100 juta kepada golongan terjejas. MAIWP juga salah satu institusi yang aktif menghulurkan bantuan kepada komuniti di wilayah persekutuan, termasuklah Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Secara keseluruhan, sebanyak RM25.11 juta diperuntukkan untuk bantuan kecemasan zakat COVID-19. Salam sejahtera, saya Kavia Rasi anak perempuan Ramu. Seterusnya sekarang saya akan membentangkan tentang metodologi. Terlebih dahulu biar saya
beri spesifik maklumat tentang metodologi, iaitu metodologi merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Dan tujuan metodologi ini dilakukan adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dan dengan membuat huraian tentang proses kajian. Dalam kajian yang kami buat, iaitu bertajuk pengurusan zakat di Malaysia semasa COVID-19, kami menggunakan pendekatan kualitatif, iaitu pengumpulan data bagi kajian ini dilakukan secara dokumentasi dan juga kajian kepustakaan. Antara analisis dokumen yang kami menggunakan adalah seperti buku, jurnal dan artikel untuk memperoleh data berkenaan pengurusan agian zakat, peranan zakat, seterusnya isu dan juga cabaran yang dihadapi semasa COVID-19 di Malaysia. Selain itu, kajian kepustakaan pula kita menggunakan sumber sekunder, misalnya rujukan daripada buku, artikel, jurnal, kertas kerja dan juga laman sesawang. Kesimpulannya, pengumpulan data melalui dokumen adalah sumber yang paling mudah kerana maklumat yang diperlukan bagi melakukan kajian-kajian, beberapa kajian adalah sedia ada. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Seterusnya, dapatan penulisan. Isu dan cabaran saya dapati ialah golongan pembayar zakat berkurang dan penerima zakat meningkat. Saluran zakat ini semakin meningkat di kala pandemik ini disebabkan banyak sektor atau syarikat yang terpaksa gulung tikar atau tutup buat sementara waktu. Penutupan perniagaan ketika PKP menyebabkan banyak syarikat tidak dapat menampung kos perbelanjaan termasuk gaji pekerja sehingga terpaksa membuang pekerja. Selain daripada kehilangan pendapatan atau mendapat gaji separuh, mereka juga terbeban dengan komitmen kewangan dalam bentuk hutang dan perbelanjaan keperluan harian yang semakin bertambah atau meningkat. Jadi impak daripada COVID-19 ini telah mewujudkan golongan asnaf baharu, iaitu barisan hadapan, iaitu frontliner, peniaga kecil dan pekerja bergaji harian serta orang awam yang terbeban dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Impak ini juga telah memberi kesan terhadap kutipan zakat. Pihak menteri telah menjangkakan penurunan yang ketara terhadap kutipan zakat dan menurut statistik yang dikeluarkan, negeri Perlis telah menunjukkan kadar kemiskinan yang tertinggi dikala Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan. Pemberian peruntukan kepada sektor kesihatan melalui Jabatan Kesihatan Negeri adalah amat wajar. Ini kerana ia boleh mengurangkan beban kerajaan persekutuan dalam menanggung beban menguruskan para pesakit COVID-19 yang semakin meningkat saban waktu. Selain itu, isu yang sering terjadi ialah kurang penghebohan tentang pembayaran zakat semasa pandemik dan penganggapan orang awam tentang pembayaran semasa darurat. Jadi, MAEPS dibantu oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dalam pengurusan zakat dari sudut fatwa dan persoalan hukum semasa. Justeru, fatwa dan panduan hukum berkaitan zakat akan diikuti oleh pihak MAEPS. Hal ini sepatutnya dihebohkan dari semasa ke semasa agar orang ramai sedar akan tanggungjawab mereka ketika darurat tentang zakat ini. Hal ini juga dapat merungkai segala persoalan mereka tentang hukum pembayaran zakat. Lebih-lebih lagi, zaman sekarang hanya mudah untuk mendapat info kerana semua di hujung jari. Jadi, pengurusan zakat juga haruslah ditingkatkan melalui sosial media. Penyerapan zakat dalam teknologi ini mampu meningkatkan kepercayaan orang Islam dalam institusi zakat. Kita boleh hebohkan perkara tentang zakat ini melalui laman web portal rasmi zakat, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pergerakan individu sangat terhad.
Hal ini telah mengakibatkan orang awam yang berada jauh dari institusi zakat tidak dapat membayar zakat ketika pandemik. Pembayaran zakat secara dalam talian adalah lebih mudah, cepat dan dipercayai sekaligus boleh meningkatkan kutipan zakat di zaman COVID-19 ini. Kempen-kempen pembayaran zakat juga dijalankan oleh pihak MAEB sama ada melalui fizikal seperti dalam khutbah Jumaat, ceramah oleh guru-guru agama di masjid-masjid dan majlis-majlis rasmi anjuran MAEB. Sekarang, saya akan membentangkan mengenai penutup kertas projek kumpulan kami. Berdasarkan hasil kajian saya, zakat mempunyai hikmah dan faedah yang banyak. Ia adalah untuk kebaikan pengeluar zakat dan juga penerimanya. Faedah zakat juga dapat dinikmati oleh individu dan masyarakat. Antaranya ialah amalan zakat boleh membiasakan diri pengeluarannya supaya bersifat pemurah dan suka mengerjakan ibadah. Amalan itu juga boleh membuang sifat kedekut dan unsur-unsur bakhil. Hakikat ini juga dapat dirasai oleh pengeluar zakat dan dia juga menyedari bahawa zakat ini lebih ketara kepada penambahan harta daripada menguranginya. Seterusnya, pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada semua pihak baik manusia maupun industri. Ia memberi kesan besar kepada sosioekonomi di dunia. Di seluruh dunia, arahan lockdown telah berlaku dan senario ini memberi kesan negatif kepada ekonomi. Banyak sektor telah terjejas teruk. Kesan berantainya, banyak yang dibuang kerja atau terpaksa menutup perniagaan. Fenomena ini menjadi asbab utama kepada lahirnya kemiskinan baru. Harus diingat, kemiskinan yang tidak terkawal boleh mencetuskan pelbagai implikasi sosial. Ia menjadi pemacu kepada jenayah kekerasan, ragut, rompakan, malah tidak mustahil berlakunya rusuhan dan juga kekacauan. Jadi, peranan zakat adalah membantu pemerintah secara tidak langsung agar kekacauan berkenaan tidak berlaku. Sekian sahaja daripada grup saya. Sekian, terima kasih.